Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fauzi selaku imam dan khadim kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersama. Pertama, saya memohon pihak pentadbiran memohon ampun dan maaf di atas kesulitan tuan-tuan untuk parking kereta pada hari ini, di mana alhamdulillah kami telah mudahkan untuk pembangunan yang ada. Jadi saya bagi pihak pengurusan mohon doa daripada tuan-tuan agar tiada apa-apa gangguan lagi, dapat kita selesaikan bangunan ini sebelum tahun depan kalau boleh. InsyaAllah kerana permintaan anak-anak mengaji makin lama makin ramai di sekolah ini. Jadi kami nak terapkan lagi kelas-kelas mengaji pada masa akan datang. Doakan kami tuan-tuan. InsyaAllah bersama-samalah kita gunakan dewan yang akan disediakan untuk menempatkan ahli karya khususnya. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا
Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul hisab wa innahu laghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan demikian kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin dan dinaungi rahmat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita pada hari ini bertajuk Pemimpin dan Ilmu. Hadirin sekalian, hadis daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam menegaskan tentang peranan dan fungsi setiap manusia sebagai pemimpin dan pengurus bagi segala urusan yang diamanahkan kepadanya. Kepimpinan adalah amanah, meletakkan seseorang manusia itu sebagai calon undian yang akan ditentukan kedudukan dan pencapaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT dalam 1 Yunus ayat 14, Summa ja'alnakum khalaifa fil ard min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, demi memastikan pengurusan dan kepimpinan yang mendapat penilaian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta menyelamatkan kita dari kecelakaan di akhirat, kita hendaklah melengkapkan diri dengan persiapan sebagai pemimpin. Persiapan yang paling diperlukan adalah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkait dengan peranan sebagai seorang pemimpin. Kita tidak cukup sekadar mempunyai kemahiran teknikal dan pengurusan yang berkaitan dengan bidang kita sahaja. Ini kerana kesudahannya kelak kita bukan sahaja disoal oleh majikan, disoal oleh rakyat, ketua juru audit, bahkan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita dan yang meletakkan kita sebagai tugas-tugas tertentu sebagai salah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengingatkan kita tentang perlunya ilmu pengetahuan sebelum menjadi pemimpin. Beliau menegaskan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kamu belajar menjadi faqih sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Rakyat
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, keperluan mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan ini bukan sekadar untuk menjalankan kepimpinan dan memanfaatkan umat sahaja. Bahkan kita lebih kerap diingatkan tentang kehancuran dan kemusnahan yang berlaku adalah natijah daripada kejahilan manusia yang menjadi pemimpin, sedangkan peranan kepimpinan yang sebenar adalah menguruskan manusia dan alam ini dengan ilmu berpandukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam memerlukan pemimpin yang menguasai ilmu agama dan ilmu kepimpinan. Sekiranya pemimpin tersebut hanya menguasai ilmu agama, wajiblah ia menguasai ilmu-ilmu kepimpinan atau politik. Sebaliknya, sekiranya pemimpin tersebut hanya menguasai ilmu kepimpinan atau politik, wajib pula lah ia menguasai ilmu agama atau mendampingi dan mendapat nasihat daripada orang-orang agama. Maka tidak wajar ada ilmu agama dan ilmu politik tetapi tidak mengamalkannya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa-idza buyi'atil amanah fantaziris sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha?" Qala, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila amanah dipersia-siakan, tunggulah saat kehancuran hari kiamat. Badawi itu bertanya lagi, bagaimanakah amanah itu dipersia-siakan? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila diserahkan urusan kepimpinan kepada orang yang bukan pakarnya ataupun orang yang tidak layak, maka tunggulah saat kehancuran hari kiamat. Riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain pula, baginda mengingatkan kita tentang bahaya terhadap ummah apabila mempunyai pemimpin yang jahil. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama hatta idza lam yubqi alima ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari dada-dada hambanya, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama, hingga bila sudah tidak ditinggalkan sesiapa lagi yang alim berilmu, manusia melantik orang-orang jahil menjadi pemimpin. Bila mereka ditanya, mereka membuat keputusan tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain pula. Riwayat Imam Bukhari. Hadirin sekalian, sejarah telah mencatat bahawa generasi awal Islam telah memilih pemimpin mereka dalam kalangan orang yang berilmu dan memahami tanggungjawab agamanya. Lihatlah kepada para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin umat. Mereka adalah orang-orang yang paling alim dalam kalangan para sahabat. Demikian juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya itu. Beliau juga seorang alim yang sangat memahami urusan dan hukum hakam agama Islam. Dalam sejarah kita di negeri Selangor, Sultan juga bukan sekadar mendampingi ulama dan cinta kepada ilmu agama,
Mereka juga berkecimpung dengan ilmu agama. Malah baginda juga terlibat secara langsung menjadi khatib dan imam. Contohnya Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang ke-6, telah menulis 2 buah kitab urut agama yang dijadikan buku teks di sekolah-sekolah agama ketika itu. Ini menggambarkan kecintaan baginda kepada ilmu dan tahap keilmuan baginda dalam Islam. Sejarah juga merakamkan bahawa baginda sering menyampaikan khutbah Jumaat, khutbah hari raya di atas mimbar Masjid Alauddin Kuala Langat. Ilmu itu mestilah difahami, dirasa dan diamalkan sehingga dapat dihayati dalam kehidupan. Pemimpin masa kini dan masa depan wajib mencontohi kehebatan pemimpin masa lalu. Sebagai seorang pemimpin muslim, mereka dalam memahami ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak. Jika pemimpin kuat akidah tetapi tidak syarat, maka tidak layak menjadi pemimpin. Jika pemimpin kuat syarat tetapi mempunyai akhlak yang buruk, seperti suka menyebar fitnah dan mengamalkan rasuah, pun tidak layak menjadi pemimpin. Oleh itu, pemimpin yang kuat mengangkat akidah, amalan syariah yang istiqamah dan berakhlak yang mulia adalah pemimpin yang layak dan sesuai untuk menjadi contoh dan dihormati oleh rakyat. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, marilah sama-sama kita memberi tumpuan dan perhatian kepada beberapa tausiah, yakni pesanan-pesanan berikut. Yang pertama, setiap pemimpin hendaklah sentiasa menuntut dan mengamalkan ilmu fardu ain dan fardu kifayah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemimpin yang berilmu tanpa amal akan tersesat, dan pemimpin yang beramal tanpa ilmu adalah menyesatkan. Yang ketiga, setiap pemimpin akan dipersoal di akhirat tentang kepimpinannya dan apa yang dia pimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah Ta'ala kesudahan segala urusan. Surah Al-Had ayat 41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا غربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامة سلطان شرف الدين ابن شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد الإسلام التقوى عن شاه ابن سلطان شرف الدين ابن شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta menjauhkan kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman damai, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan birubika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum waf'alu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.